Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Azamini Liashin. Penampang menjadi daerah terbaru di Sabah yang tidak merekodkan sebarang kes positif COVID-19. Penampang menjadi daerah terbaru dan ke-19 di Sabah yang tidak merekodkan sebarang kes positif COVID-19. Daerah itu merekodkan 12 kes setakat ini dan 1 kes terakhir telah pulih hari ini. Setakat ini, hanya 7 daripada 26 daerah di Sabah masih merekodkan kes aktif dengan bilangan kes aktif sebanyak 24 kes. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Fengki pun berkata, tiada sebarang kes baru COVID-19 dilaporkan di Sabah hari ini dan bilangan kes yang pulih sebanyak 9 kes menjadikan bilangan kumulatif kes pulih setakat ini sebanyak 326 kes. Kes kematian di Sabah kekal dengan 5 kes. 9 pelajar Sabah yang menuntut di Institut Pengajian Tinggi di Semenanjung Malaysia dan Sarawak disahkan positif COVID-19 setakat semalam yang dikesan melalui pengambilan sampel di pintu masuk lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu melalui program Jom Balik Negeri Sabah. Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. Christina Rundi berkata, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah juga telah melaksanakan saringan bersasar dalam kalangan pelajar dan pelatih yang terkandas di 36 institusi yang telah dikenal pasti di seluruh Sabah. Dengan itu, sebanyak 5,266 sampel telah diambil dan terdapat 3 sampel positif dikesan melibatkan pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS. Sehingga 28 Mei, seramai 6,794 orang sedang menjalani perintah home quarantine. Manakala seramai 1,612 orang masih berada di 52 buah pusat kuarantin di seluruh Sabah dan tidak ada pelanggaran perintah dilaporkan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Christina berkata 1 kes baharu COVID-19 yang dilaporkan di Tawau semalam dikategorikan sebagai kes tempatan kerana dikesan melalui program saringan khas. Manakala 1 kes baharu yang dilaporkan di Kota Kinabalu pula merupakan kes import B yang dikesan melalui sampel yang diambil di pintu masuk antarabangsa Kota Kinabalu. Kedua-dua kes ini melibatkan lelaki warga tempatan dan telah dimasukkan ke hospital berpakar di daerah masing-masing. Pengesanan kontak kedua-dua kes sedang giat dilakukan oleh pejabat kesihatan yang terlibat. 2 kes itu adalah kes terbaru yang dilaporkan di Sabah semalam menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 meningkat kepada 346 kes. Kedegilan membawa padah bagi seorang lelaki tempatan yang ingkar dengan perintah menjalani kuarantin di rumah di Kampung Cendera Kasih, Kota Kinabalu. Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu hari ini menjatuhkan hukuman denda RM1,500 ke atas lelaki berkenaan dan jika gagal membayar denda, tertuduh boleh dipenjara selama 5 bulan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu Assistant Commissioner Habibi Majinji berkata, laporan polis telah dibuat pada 19 Mei lalu kerana lelaki berkenaan didapati tidak berada di rumahnya ketika petugas kesihatan melakukan pemeriksaan orang kena perintah pengawasan dan pemerhatian kuarantin. Lelaki berkenaan dipercayai berada di lokasi baru iaitu di Kampung Inderasan Laut Kudat. Susulan laporan polis itu, tangkapan ke atas suspek dibuat pada 28 hari bulan Mei lalu. Tindakan tegas itu diambil kerana dia didapati tidak mematuhi perintah mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 dan juga telah melakukan perbuatan jahat yang mungkin akan merebakkan jangkitan virus COVID-19. Saban tahun, Pekarangan Hongkot Koisaan Persatuan Kebudayaan Karazan Dusun KDCA di Penampang menjadi tumpuan ribuan pengunjung termasuk pelancong sempena kemuncak sambutan Pesta Kehormatan yang berlangsung pada 30 dan 31 Mei. Pelbagai acara berunsur kebudayaan memeriahkan sambutan 2 hari itu dengan kemuncaknya ialah pemilihan unduk ngadau atau Ratu Pesta Kehormatan yang menjadi simbolik kisah legenda pengorbanan seorang gadis bernama Huminodun kepada masyarakat Karazan Dusun di zaman lampau.
Keamatan dirayakan sebagai tanda kesyukuran masyarakat Karazan Dusun dan Mulut KDM atau hasil padi yang dituai dengan pengisiannya kepada acara kesenian dan kebudayaan diwarisi nenek moyang mereka. Hongkod Koisaan yang menjadi lokasi kemuncak sambutan keamatan setiap tahun lazimnya diserikan dengan hiasan berunsur padi serta budaya berkaitan warisan tradisi masyarakat KDM sejajar pengertian perayaan itu bagi masyarakat berkenaan. Saban tahun, program rasmi di dalam dan luar Dewan membolehkan pengunjung menyaksikan persembahan kesenian, pameran kebudayaan serta jualan kraf tangan di rumah tradisi etnik KDM di sekitar Hongkod Koisaan. Namun, pandemik COVID-19 mengubah segala-galanya. Kerajaan negeri membuat keputusan sambutan keamatan tidak diadakan di KDCA tahun ini. Sekaligus tiada kelibat pertandingan unduk ngadau dan nyanyian lagu-lagu Karazan Dusun atau Sugandoi yang menjadi antara dua acara utama yang paling ditunggu-tunggu rakyat Sabah setiap kali ketibaan pesta keamatan. Namun perkara itu tidak menghalang masyarakat KDM untuk menyambut perayaan itu secara sederhana di kediaman masing-masing. Tinjauan Borneo Today TV di sekitar Penampang siang tadi mendapati masyarakat KDM tetap merayakan pesta keamatan di rumah masing-masing dengan cara tersendiri. Ondos nga bituhon di niko to no sa naid mga mat pagluy. To asa di ketemu to no asana nga ginabo. Audi usan. Dina pa di pagguhuhay mikot na pa buluhan 12 mansakan sak na ipaayam ray. Isa po sa nga tumangob din na di. Tu menambih na beragaung di Tanaw Hungon kada pangomong. Tahun-tahun yang lepas memang ramailah sebab kita ada KDC, ada di kampung-kampung semua. So this year totally kosong, apapun beda. Kita tidak boleh buat, itu pun kalau berkumpul pun tidak lebih 20 orang. Kalau lebih natangkap. Lagipun ada baiknya jugalah tiada tahun ini pasal kita boleh tidak mengeluarkan banyak uang. Jadi kalau kita mau meraihkan keamatan pun biarlah di antara keluarga saja. Iyalah, ya masih ada COVID lah. Sementara itu, ahli Parlimen Papar Ahmad Hassan yang berkahwin dengan istrinya yang berbangsa Karazan tidak menjadikan halangan PKPB merencatkan kemeriahan pesta keamatan yang diraihkan keluarganya. Walaupun KDCA kini sunyi, beliau tetap membawa keluarganya ke situ dengan berpakaian etnik Karazan Dusun untuk mengabadikan kenangan di dalam memori mereka. Untuk merasai, untuk kita memahami macam mana meriahnya pesta keamatan ini, setiap tahun dia diadakan di sini. Tetapi pada tahun ini dia berlainan disebabkan oleh COVID-19. Jadi kami ingin merasakan, we want to feel how it is being celebrated. Jadi di sinilah kami sekeluarga beramai-ramai datang ke sini untuk merayakan walaupun tanpa ramai orang, tetapi kita punya perasaan tu ada di sana. Kebetulan juga istri saya ialah seorang orang Kadazan dan dia pun ingin merayakan pesta begini seperti biasanya, dan begitu juga anak-anak saya dan saudara-saudara saya yang di belakang ini juga ada yang berada daripada Kota Merudu datang kemari sama semata-mata ingin merayakan pesta keamatan ini. Saya sekarang berada di lokasi Pusat Kebudayaan Karazan Dusun KDCA, iaitu lokasi yang wajib dikunjungi oleh ratusan ribu rakyat Sabah yang terdiri daripada pelbagai etnik dan kaum setiap kali penghujung Mei kerana keamatan disambut pada 30 dan 31 hari bulan. Walau bagaimanapun pada tahun ini situasi sangat berbeza kerana pertandingan unduk ngadau dan sugandoi tidak lagi dibenarkan diadakan di KDCA berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Namun walaupun tiada sambutan di KDCA, setiap keluarga daripada etnik KDM tetap mempunyai cara tersendiri untuk menyambut pesta keamatan di kediaman masing-masing. Apa yang penting adalah semangat keamatan itu mampu mengeratkan silaturahim dan perpaduan dalam kalangan masyarakat KDM. Kami daripada Borneo Today BTTV mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Kotobian Terat Tagaza Keamatan Kumasa Biavi. 7 lelaki dan seorang wanita yang disyaki terbabit dalam kes penipuan Macau Scam menyebabkan seorang wanita kerugian RM355,000 berjaya ditahan.
Semua suspek berusia antara 26 hingga 51 tahun ditahan di beberapa lokasi di Sandakan dengan tangkapan dibuat sejak 3 hari lalu. Penahanan mereka dibuat apabila seorang wanita berusia 46 tahun yang menyedari dipedaya membuat laporan polis pada 14 Mei lalu di Balai Polis Sandakan. Mangsa yang juga kerani syarikat swasta dilaporkan dipedaya pada 27 April lalu menerusi panggilan telefon yang mendakwa mangsa melakukan kesalahan dengan mengirim barang yang tidak dibenarkan melalui pos. Mangsa kemudiannya diminta berhubung dengan Balai Polis Ipoh dan diminta memasukkan sejumlah wang ke beberapa akaun untuk menyelesaikan kes. Mangsa yang akur dikatakan menurut permintaan suspek dan hanya membuat laporan polis selepas menyedari diperdaya. Ketua Polis Daerah Sandakan, Asisten Komisioner Muhammad Azhar Hamin ketika dihubungi mengesahkan tangkapan semua suspek. Turut dirampas daripada semua suspek adalah 8 telefon bimbit, 46 keping kad ATM, wang tunai RM7,138, cop syarikat dan 7 keping kad SIM. Semua suspek kini direman dan kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Beliau mengingatkan orang ramai agar berhati-hati dengan modus operandi, makau scam dan tidak mudah terberdaya. Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP Kudat berjaya merampas 3,321 liter petrol yang cuba diseleweng dengan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM104,883.74 di sebuah stesen minyak di Kota Marudu semalam. Ketua Cawangan KPDN-HEP Kudat Geoffrey Gumalang berkata kesemua petrol itu dimuatkan dalam tong drum muatan 200 liter setong yang ditempatkan dalam sebuah lori 3 tan dan juga dalam sebuah kenderaan pacuan 4 roda. Beliau berkata rampasan itu berjaya dilakukan susulan risikan dan siasatan yang dibuat berikutan aduan penyelewengan bahan api petroleum bersubsidi yang dilakukan oleh pembeli yang tidak mempunyai kebenaran bertulis daripada pengawal bekalan dan salah laku pengusaha stesen minyak. Katanya hasil risikan selama 2 hari di stesen minyak berkenaan mendapati berlaku aktiviti mencurigakan pada 5.30 pagi tadi yang melibatkan lori 3 tan dan kenderaan pacuan 4 roda. Kedua-dua kenderaan itu memuatkan drum berwarna biru berkapasiti 200 liter yang mengandungi petrol RON 95. Dalam serbuan berkenaan, 2 lelaki tempatan berusia 31 dan 70 tahun turut ditahan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 dibaca bersama Peraturan 3/1 Peraturan Kawalan Bekalan 1974, Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi 2 suspek. Manakala pengusaha stesen minyak yang terlibat akan diambil tindakan mengikut Peraturan 21 Akta yang sama kerana melanggar syarat lesen iaitu menjual minyak petrol atau diesel kepada mana-mana orang yang tidak mempunyai kebenaran bertulis daripada pengawal bekalan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia berjaya merampas rokok kretek dipercayai diseludup bernilai hampir RM300,000 termasuk cukai di 2 lokasi berasingan sekitar Tawau dan Sandakan dalam Ops Benteng 2020 kemarin. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah Datuk Abdullah Jaafar berkata, tangkapan pertama membabitkan 8,800 bungkus rokok kretek pelbagai jenama bernilai hampir RM30,000 dengan cukai RM104,288 di hadapan Sekolah Menengah Kebangsaan Abaka Jalan Tawau Kalabakan. Sebuah lori berjenama Volvo bersama dump trailer ditahan kira-kira 4 petang. Hasil pemeriksaan yang dilakukan, Kastam berjaya menemui rokok yang disembunyikan di bahagian bawah dump trailer bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Pemandu lori berkenaan, warga tempatan berumur 37 tahun direman selama 7 hari bermula semalam. Datuk Abdullah berkata pada hari sama pihaknya turut melakukan rampasan rokok kretek dipercayai hasil penyeludupan di Sibu Gajaya, Fasa 2 Batu 8 Sandakan. Dalam kejadian jam 8 malam itu, JKDM berjaya menemui beberapa kotak berisi rokok pelbagai jenama dengan anggaran nilai RM28,000 dan cukai terlibat RM134,800. Bagaimanapun, tiada suspek yang ditahan dalam operasi itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 dan Seksyen 135-1-I Akta yang sama.
Saudara, saya dan seluruh warga BTTV ingin mengucapkan selamat menyambut Pesta Menuai 2020 Kota Bian Tadau Tagayo Do Keamatan. Jaga diri, jaga keluarga. Sekian, Azamini Liashin.